Dua akan bertanding, akan lawan di kursi yang sama. Bila bertemu antara Bersatu dengan PAS, kita nak tanya, Bersatu dengan UMNO, kita nak tanya, PAS nak undi UMNO ke undi Bersatu? Undi kita dia nak solid. Undi dia berbelah bagi. Boleh macam tu? Tak boleh. Tak betul. Apa sebenarnya pendirian PAS ni tu? Sebab Haji Adi kata dia mahu bersama PM dan MN. Sekarang ni kita nak beritahu apa jadi sekalipun PAS tetap bersama dengan Bersatu. Jadi kita nak beritahu dengan orang UMNO, lupakan PAS. Hormati pendirian PAS. Kan? Kita tunggu Haji Adi 6 kaki bawah tanah, ada kepimpinan PAS baru yang betul-betul nakkan kepada penyatuan ummah ni, dan kita boleh bincang balik. Kalau kita perlu bincang, kita tahu dengan dia seorang isteri boleh ada seorang je suami. Kan? So jangan bazir masa. Betul? Kita nak tanya dengan dia. Macam mana dia nak jawab? Okey, dia nak dua suami kan? Bersatu pun nak, UMNO pun nak. Okey? Katalah kita allocate kursi kepada PAS Dalam MN ya. Tempat yang dia bertanding, undi UMNO dia dapat, undi Bersatu dia dapat. Tempat yang dia tak bertanding, UMNO bertanding, Bersatu bertanding. PAS undi mana? PAS undi mana? Mestilah ada undi Bersatu. Jadi takkan orang UMNO bodoh nak bagi undi kepada PAS. Kalau dia betul-betul nak kerjasama, dia keluar daripada Perikatan Nasional. Itu pun dia tak berani nak berkorban. Macam mana kita nak bersama dengan dia? Betul. Betul tak? Betul. Kalau dia curang dengan kita, dia dah kahwin dengan kita dekat Thailand, belum sempat balik ke Malaysia, dia register pula kahwin dengan orang lain. Sebab dia tahu selagi dia belum register perkahwinan di Thailand atau di Malaysia, dia boleh kahwin dengan orang lain. Dan dari segi undang-undang, dokumen, dia menang. memang betul lah suami dia yang sah di Malaysia ialah Bersatu. Tapi dari segi hukum, haram dia kahwin dengan orang lain. Betul lah. Haram hukumnya dia berkahwin dengan orang lain. Jadi kalau dia nak kembali bersama dengan kita, dia kena istihar lah. Dia ceraikanlah Bersatu. Dia kembali kepada kita. Tapi kalau dia kata, lelaki pertama aku nak, lelaki kedua pun aku nak, mana boleh. Betul tak? Betul. Kalau lelaki pertama dan lelaki kedua takkan bertanding dalam pilihan raya, lain cerita. Dua-dua akan bertanding, akan lawan di kursi yang sama. Bila bertemu antara Bersatu dengan PAS, kita nak tanya, Bersatu dengan UMNO, kita nak tanya, PAS nak undi UMNO ke undi Bersatu? Undi kita dia nak solid. Undi dia berbelah bagi. Boleh macam tu? Tak boleh. Tak betul. Jadi buat masa ni, kita beritahu akan undi UMNO, lupakanlah. Tak apalah, tak ada rezeki kita nak bersama dengan dia. Buat masa ni. Besok lusa ada pemimpin yang berpegang pada agama, pemimpin yang letakkan Islam mengatasi kursi, mengatasi jumlah kursi yang dia dapat, mengatasi jumlah royalti minyak yang dia dapat, mengatasi jawatan yang dia dapat, mengatasi semua benda yang ditawarkan oleh Muhyiddin termasuk dana pilihan raya. Maka insyaAllah UMNO dengan PAS tak ada mustahil boleh kembali bersama. Akan datang. Adakah ini strategi tu? Strategi apa? Untuk mengelirukan pengundi atau macam mana? Itu sebabnya kerja kita pastikan strategi dia ni akan masuk ke gaung. Kita pastikan jangan ada satu pengundi kita berikan kepada PAS sekiranya PAS masih lagi berada di dalam Perikatan Nasional. Sekiranya PAS masih lagi pakai logo Perikatan Nasional, mana boleh kita bagi undi pada PAS? Kita kena reda lah. Orang dia pun mungkin tidak akan mengundi kita. Okey, tak apa, tak ada masalah. Dan mungkin juga orang dia pun akan undi kita tu. Sebab orang dia pun tak kalau suka juga. orang dia undi kita, Alhamdulillah, itu bergantung kepada individu.
kan? Tetapi kena ingat PAS ni sebuah parti yang cukup berpegang pada walak dia. 1.045 trilion. Maksudnya sebelum PRU 14 tu hutang negara tak sampai pun 1 trilion. Memang tak sampai. Sebelum 2017 hutang negara hanya 686.8 bilion. Itu lebih kurang 50.8% daripada KDNK negara. Pada suku pertama tahun 2018 hutang tu berkurangan, hanya tinggal 48% lebih. Betul. Kan? Bila Lim Guan Eng jadi Menteri Kewayangan, dia betul-betul main wayang. Sebab dia nak cakap bahawa kita ni nak bankrupt. Dia tak tahu paling teruk hutang negara 103.4% tahun 1986 ketika Perdana Menteri yang dia sanjung tu, Mahathir Mohamad, menjadi Perdana Menteri. Tak bankrupt kita. Jadi dia menipu. Akibat daripada dia menipu, contohnya kau beli kereta Camry harga 148,000. Orang tanya berapa harga? 200,000. Sebab dia campurkan sekali dengan interest yang 9 tahun dia kena bayar. Ada orang, bila orang tanya berapa harga kereta, kau jawab sekali dengan interest untuk 9 tahun. Tapi pasal Lim Guan Eng ni anak daripada Lim Kit Siang, dia terlebih pandai. Akibat daripada kenyataan dia bahawa hutang sebenar kita dimasukkan sekali dengan interest untuk yang akan datang kita kena bayar. Jadi dia letak sebenarnya hutang kita 1 trilion lebih. 2018 masa dia balik, terkejutlah pelabur-pelabur. Sebab mesejnya ialah selama hari ini BN menipu angka prestasi ekonomi, indeks prestasi ekonomi, menipu angka hutang, menipu angka pertumbuhan ekonomi, menipu angka itu, angka ini, macam-macam. Jadi apa yang berlaku? Pelabur lari daripada Bursa Saham Kuala Lumpur, pelabur lari keluar, tarik FDI dia. Habislah jahanam keyakinan pelabur sampai hari ni. Dah lah kau batalkan semua sekali kontrak-kontrak yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kau tak hormat, kau tak apa ni agreement yang dibuat oleh kerajaan lalu kan. Lagilah orang takut nak melabur di Malaysia. Ini akibatnya. Sebenarnya bila dia nak tuduh zaman Datuk Najib kita buat hutang sampai lebih 1 trilion, rupa-rupanya masa dia menjadi kerajaan, dia terbitkan Samurai Bond, dia terbitkan Panda Bond, campur pula zaman Muhyiddin, dia isytiharkan darurat supaya dia boleh pinjam lebih banyak duit dan dia belanjakan lebih 600 bilion. Hancur. Akhirnya kita punya hutang sudah lebih daripada 60%. Berapa? 60 berapa? Hutang 68 ya? Lebih 68%. Daripada 48 tambah lagi 20%. Itu sebab tak boleh main-main silap pilih kerajaan. Bila kita silap pilih kerajaan, kehancuran yang dibawa oleh kerajaan baru yang kita tak tahu ujung pangkal dia ni, ianya unrepairable. Nak repair tu menelan masa berbelas tahun. Itu bahaya dia. Tapi angka-angka tu boleh ke kita menipu? Kalau nak ikutkan tak boleh. Sebab bila dia menipu, dia kata hutang kita sebenarnya, orang akan tengok bank negara punya website. Bank negara punya website, bank negara dia orang memang expert in banking. Dia orang takkan buat kesilapan mengira interest tu sebahagian daripada jumlah hutang negara. Dia tak buat kerja bodoh macam tu. Hanya Lim Guan Eng buat kerja bodoh macam tu untuk menunjukkan bahawa kerajaan terdahulu ni teruk sangat, banyak berhutang. Tujuan dia begitu. Tapi side effect dia besar. Kena ingat bila aku jadi pengarah komunikasi Kementerian Kewangan dulu, nak buat satu poster pun kena dicek oleh unit komunikasi tau. Tak boleh main-main, tak boleh silap je, maka Bursa Saham Kuala Lumpur akan bergudu. Betul.
Ini angka hutang negara yang sebenar pun dia tipu. Macam mana? Kan? Okey. Betul. Jangka masa untuk pulihkan balik itu agak berapa lama tu ekonomi? Yang Macam mana? Berapa lama? anggaran dia dah 4 tahun dah masih teruk. Macam yang saya cakap, jangka masa nak pulihkan ekonomi ni akibat daripada pemerintahan Pakatan Harapan dan juga pemerintahan PM. PN. Dia ni akan memakan masa berbelas tahun. Ya. Berbelas tahun. Kau cuba bayangkan, 61 tahun BN memerintah, hutang negara baru 686 bilion. Suku utama tu lagi kurang jumlah hutang ni. Tiba-tiba increase, bukan sikit-sikit increase ni, more than 30%. More than 30% increase ni dalam tempoh beberapa tahun ni, semenjak kita kalah. Cuba bayangkan macam mana nak recover cepat. Unless kau ada orang yang betul-betul faham tentang ekonomi, orang yang betul-betul mempunyai hubungan dengan masyarakat antarabangsa yang baik, orang yang betul-betul tahu macam mana nak bawa masuk foreign direct investment, then only you can manage the country well, then only kau boleh percepatkan proses pemulihan. But it's not going to be easy. Takkan mudah kan?